Allah gunakan satu lagi ialah kalimah ala. Ada satu lagi bila Allah bagi Quran ila. Ala ke atas, ila kepada. Dua-dua bagi kat Nabi. Tapi Allah sebut di sini ala ke ila. Ala. Diturunkan Al-Quran ala ke atas hamba-Ku. Diturunkan Al-Quran ila kepada hamba-Ku. Bila ala menunjukkan ke atas, Quran ni datang dari alam atas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam bawah, alam bumi. Poin dia yang cukup penting kita faham ialah perlunya ada integrasi, ada kesepadanan, ada perpaduan, ada keserasian, ada keharmonian di antara alam langit dan alam bumi. Tidak dapat tidak. Sebab nas-nas Al-Quran, kalam-kalam Al-Quran ini ialah kalam Allah yang datang daripada alam langit. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, hambanya yang berstatus Nabi dan Rasul yang terakhir yang berada di alam bumi. Jadi kalau tidak ada kesepaduan, keserasian, integrasi dan keharmonian ini, maka pasti akan berlaku kecacatan dalam kehidupan kita dalam mengamalkan kitab yang turun. Sebab apa? Quran tu adalah bentuk manual daripada Allah. Siapa penghurai Quran? Siapa pensyarah Al-Quran? Siapa pentafsir Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlunya ada syarahan daripada Nabi, penerangan daripada Nabi, tafsiran daripada Nabi untuk memberi kefahaman kepada sahabat. Bagaimana nak memahamkan Al-Quran, bagaimana nak melakukan pelaksanaan atas tuntutan-tuntutan dalam kitab Al-Quran. Baru settle, baru selesai. Kalau Allah turunkan Al-Quran dan beri keterbukaan kepada sesiapa pun untuk syarah, sesiapa pun untuk bercakap, sesiapa pun untuk tafsir, maka apa akan jadi kepada kita ni? Kalau Allah kata aku turun Quran, Quran tu daripada aku, tapi nak syarah dia, nak tafsir dia bukan Muhammad seorang, Abu Jahal pun boleh, Abu Lahab pun boleh, kawan ni pun boleh, agak-agak apa akan jadi pada Quran? Haru biru, caca merbah, ikut suka. Jadi konteks akal dan rasional akan digunakan. Kawan ni kata, aku rasa ayat ni Allah nak cerita macam ni. Kawan ni pula ada, aku rasa Allah nak cerita hak ni. Aku rasa, mari 30 orang, habis. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Tapi Allah dah lantik manusia yang dipilih. Bukan kata kena ada pilihan raya, bukan kena ada PRU. Kita buat pilihan raya umum, kita lantik siapa nak jadi Nabi kita, adalah 10 orang ni. Kita pangkah dia. Oh Allah, alhamdulillah akhirnya orang lantik aku jadi Nabi sebab aku dapat 50,000 undi. Dah. Hak lantik ni bukan orang, hak lantik ni Allah. Allah sendiri yang pilih. Jadi dia yang paling layak. Kita kena dengar huraian dia, syarahan dia. Yang ilmu ni dia bawa oleh ulama-ulama salafus soleh, tabi'in, tabi'in sampailah ulama yang ada sekarang. Dia sama konteks dia macam saya ni guru, saya ni cikgu. Jadi KPM dah bekalkan buku teks pada cikgu. Kalau buku teks ni murid pandai baca buku teks. Tapi kalau kita tengok perlu apa lagi cikgu ada dalam kelas hurai kandungan dan isi buku teks tu. Kalau kita padang wei kat budak terus, budak pun mengerti baca. Jadi cikgu relax okey, baca buku teks, hang faham sendirilah, hang apa sendiri. Budak pun masuk dalam kelas baca ni. Kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu ni, kawan ni lagu ni. Jadi perlu apa guru? Guru tu seolah-olah nisbah analogi tadi seperti Nabi dan Rasul. Hak mari seketul buku teks tu, cikgu syarah pula dalam kelas, cikgu hurai pula dalam kelas, cikgu praktikkan pula dalam kelas, nak suruh murid lagi faham. Kalau nak harap turun lagu tu, ikut hang nak faham lagu mana, habis. Sebab orang Arab, bahasa Arab dia boleh baca, dia boleh hafal, tapi kefahaman tentang pelaksanaan tuntutan tu lagu mana, ini perlu kepada Nabi.
Dan objek tu ialah apa? Objek tu Alkitab. Ni teras dan asas akidah. Siapa perasan, perasanlah. Siapa tak perasan, saya nak tunjuk dalam ayat ni saja Allah dah membariskan 3 basic, 3 asas akidah. Allah, Nabi, Alkitab. Jangan tinggal 3 ni. Allah, abdihi, Nabi, Alkitab. Objek yang turun pada Nabi. Kalau kita nak cari keharmonian, memang kena ada Al-Quran sebagai panduan dan huraian daripada Nabi Muhammad menerusi sunnah dan hadisnya. Kalau kita tak guna, nak guna Quran saja, huraian kita, maka dia akan jadi macam, saya ni tak erti mana, cuma kalau kita nak cakap bab sains ni, kalau wire ni dengan wire ni, kita tak negatif positif, dia nyala tak boy tu. Kalau wire tak betul, bab tu akan nyala tak? Mari seorang rumah kita ni mampu boy tu, dia pun pasal apa tak nyala ni? Oh, rupanya wire tu bukan wire dia. Jadi bila masuk wire dia, wire yang sebenar, wire yang jelas, wire yang betul, wire yang benar, mengikut aturan ilmu perwirean tu, betul ayat tu, jadi dia akan nyala lah. Tak payahlah wire pun nak bahas bab tauhid. Kalau kehendak Allah dia nyala, dia akan nyala. Kalau kehendak tak nyala, tu tak apalah. Pegang di sini dah tu. Cuma ilmu perwirean dari sudut tu, kalau betul tu, confirm nyala. Masalahnya kita nak suruh nyala, kena ada integrate tadi. Hak datang dari alam langit dengan pelaksanaan di alam bumi. Nak lagi mudah faham, kita ni kalau di sudut ilmu komputer, kita ni macam apa dia? Hardware. Kita hamba Allah ni, kita lah monitor, kita lah screen, kita lah kotak PC, kita lah enjin tu. Tapi dia tak akan berjalan benda ni mengikut kesesuaian tanpa adanya software yang perlu dimasukkan dalam hardware tadi. Jadi bila masuk software yang nama dia apa? Windows kita katakan, Linux ke, barulah dia akan ada integrasi, ada keharmonian, tekan tik keluar. Jadilah ni, kita ni hardware, tiba-tiba nak pakai software pirate, software kita sendiri. Hak software sebenar dia, aku tak mau pakai. Quran tak mau pakai, hadis Nabi tak mau pakai. Agak-agak keluar lah kod screen monitor tadi. Hak pirate keluar, tapi banyak kecelaruan, banyak kecacatan. Kalau main game kadang-kadang crack. Apa crack ni? Orang di tengah berlumba sedap-sedap, tiba-tiba berbalam-balam dah. Sebab pirate punya pasal. Pasal apa lag ni? Pasal apa tak laju ni? Pasal apa slow ni? Pasal bukan hak dia sebenar. Tiba-tiba pasang hak Windows sebenar, software yang sebenar, barulah hardware tadi akan beroperasi dengan baik dan sempurna. Begitulah hubungan kita dengan kalam Allah ni. Itu adalah umpama software untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Hak jadi haru biru, hak jadi masalah hari ni, macam-macam problem sebab kita tak mau pakai software tu. Kita nak pakai software selain daripada Allah buat turun tu. Hak tu jadi macam-macam. Jadi integrasi tu tak ada, keharmonian tu tak ada. Mungkin boleh guna, tapi dia akan jadi banyak kecacatan dan kita kata apa? Ketirisan serta kebocoran. Boleh terima dah analogi tu. Faham dah, saya ingat mudah dah tu nak habaq.